Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu-cikgu. Jadi sekarang ni jumlah log masuk ke Google Meet kita, bengkel kita pagi ini ialah 233 peserta. Jadi tahniah diucapkan kerana bengkel ini adalah secara sukarela bagi cikgu-cikgu yang ingin menambah pengetahuan tentang Google Classroom. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menyerahkan bengkel online ini kepada Cikgu Wong Phuket dari SK Methodist. Silakan cikgu. Cikgu Wong Phuket belum ready tu. Sekejap kita tunggu Cikgu Wong dulu. Okey, selamat pagi semua. Okey, saya Cikgu Wong dari SK Methodist dan hari ini saya akan kongsi sedikit berkaitan dengan cara murid untuk hantar tugasan dan sebagai cikgu kita akan semak tugasan. Saya rasa banyak cikgu sudah yang tahu tentang ni. Jadi bagi cikgu yang sudah tahu, kita buat sebagai ulang kaji lah. Saya juga percaya banyak sudah cikgu-cikgu sini yang mungkin lebih pandai dari saya. Jadi kita anggap ni sebagai ulang kaji lah. Okey, untuk tajuk pertama ini, kita akan create assignment guna Google Doc. Yang ini lebih kepada soalan macam buat karangan, bina ayat. Dia lebih kepada untuk murid menulis lah, men-type guna komputer. Yang kedua pula ialah quiz. Yang quiz ni saya rasa lebih sesuai untuk digunakan di mata pelajaran seperti matematik, di mana murid boleh pilih jawapan. Dia dalam Google Classroom ada multiple choice kan, jadi kita boleh guna Google Form ni. Yang question tu kita boleh tanya soalan, dan murid boleh jawab terus di ruangan komen. Untuk material pula, kita boleh kongsikan bahan pengajaran seperti PowerPoint ataupun video dari YouTube. Terusnya saya akan menjemput salah seorang murid untuk hantar kerja rumah. Lepas itu cara kita sebagai cikgu untuk tanda dan memberi markah pada tugasan murid. Yang akhir kali ialah import quizy. Yang bahagian ini saya hanya akan dedahkan sedikit dahulu. Jadi yang secara terperinci tentang quizy itu akan dikendalikan pada kursus akan datang. Jadi saya juga ingin memperkenalkan JU kita pada pagi ini, Cikgu Jainal, Cikgu Lee, Cikgu Hisham sebagai moderator. Pada pagi ini Cikgu Sia, Cikgu Nur Samiza dan saya sendiri. Jadi terus saya akan bentangkan dulu cara untuk create assignment. Kita pergi ke Google Chrome, lepas tu masuk ke Google Classroom dahulu. Jadi ini adalah paparan Google Classroom kita. Jadi ini kita create dulu kelas untuk pagi ini. Kelas kita kelas bengkel
bengkel penggunaan Google Classroom. Ya. Oke, sedang di-create sekarang. Oke, ini paparan dia. Oke, untuk Classroom yang baru di-create. Dan ini adalah kod dia. Oke, dipersilakan semua cikgu-cikgu boleh masuk ke dalam Google Classroom anda dan join kelas saya. Oke, ini adalah kod dia. Saya bagi masa lebih kurang 2 minit lah untuk cikgu join. Bolehkah cikgu-cikgu? Kalau boleh, cikgu typekan OK. Jelaskah suara saya cikgu ataupun ada bunyi macam ada bunyi si kah? Jelaskah suara Ya, saya betul, cikgu? ada bunyi mungkin Adakah? Mungkin masalah komputer ni. Suara jelas? ada bunyi itu. Oh, Mungkin okey. ada masalah mic itu yang bising. Oh. Okey, sekejap cikgu. Okey, ini kod kelas ya. Cikgu Ken, Ya. suara tu jelas tapi dia ada bunyi bising. Tapi tak apa, teruskan, kita boleh dengar dengan suara tu. Apa yang Cikgu Ken sebut kami boleh dengar dengan jelas. Cuma ada gangguan bunyi Boleh dengar bising dua saja. tapi ada bunyi si ya. Boleh. Teruskan. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ini ialah kod kelas dia. Cikgu sudah masukkah? Okey. Seterusnya, kita tengok dulu siapa yang sudah masuk. Oh, banyak sudah cikgu sudah masuk ni. Tidak sampai 2 minit pun. Okey, tahniah cikgu. Okey, kita teruskan ke ini. Okey. Kalau untuk kita akan create dahulu classwork. Okey. Kita create yang ini. Kita pergi ke classwork. Lepas sebelum tu cikgu boleh buka dulu class driver folder ini. Okey. Maksudnya apa-apa sahaja dokumen ataupun bahan yang di-create di dalam kelas ini, dia akan terus masuk ke Google Drive cikgu. Okey, saya bagi contoh dulu. Okey, yang pertama mungkin kita, contohnya lah saya ajar mata pelajaran untuk PM. Jadi saya ingin buat satu tugasan berbentuk dokumen untuk murid bina ayat. Okey, jadi pertama tu saya create dulu topik. Okey, mungkin dalam kelas saya ada bahasa Melayu. Jadi untuk topik bahasa Melayu ini, saya akan hasilkan satu dokumen. Okey, contohnya tajuk dia bina ayat berdasarkan gambar. Jadi ini instruction tu maksudnya arahan. Okey, mungkin kita boleh type sila hantar tugasan pada atau pada atau Cikgu Ken, ya. boleh buka balik kod kelas tadi, ada rakan kita. Okey, terima kasih. Okey, kod kelas tadi. Cikgu Zainal boleh copy dulu ni. Okey, tak apa, saya boleh copy dulu. Terima kasih Cikgu Ken. Okey, sama-sama. Okey, cikgu-cikgu, itu kod kelas tu ada sudah di ruangan komen lah. Jadi cikgu boleh rujuk sana. Okey, kita teruskan. Okey.
Okey. Okey, kita teruskan. Arahan ini hanya contoh sajalah. Hantar tugasan pada atau sebelum hari. Mungkin 9 April. Lepas tu kita akan create dokumen. Jadi kalau kita tekan sahaja ini, memang dia akan keluar terus di Windows yang baru. Lepas tu kita boleh tengok sini yang Google Drive kita, memang dia akan wujud sudah di sini. Terusnya, saya bagi contoh. Untuk fungsi yang Google Doc ni, dia sama dengan Microsoft Word. Jadi ini dia punya fungsi-fungsi dia. Memang tidak jauh beza dengan Microsoft Word. Di sini saya mau tunjukkan satu. Yang ini, voice typing. Di mana kalau cikgu mau cakap dalam bahasa Inggeris, dia akan record dalam bahasa Inggeris. Lepas itu, untuk ini, saya pilih bahasa Melayu. Contohnya, kita klik dulu, klik to speak. Berdasarkan gambar. Memang dia akan keluar sendirilah. Ini adalah salah satu fungsi. Lepas tu saya akan tunjukkan cara untuk hasilkan satu dokumen. Jadi kita tukar dulu tajuk dia. Bina ayat lepas tu kita insert image, upload from komputer. Gambar ni cikgu perlu download dulu dari mana-mana sumber lah. Lepas tu, ini adalah gambar yang dimasukkan. Lepas tu, murid-murid akan bina ayat berdasarkan gambar ini. Jadi kita tahu situasi di atas menunjukkan gambar biasa. Gambar di atas menunjukkan situasi di tepi pantai berdasarkan gambar. Tulis 5 ayat lengkap. Apapun mana-mana lah, tulis 5 ayat lengkap berdasarkan gambar. Ini arahan dia. Untuk yang ini saya memang rekomenkan cikgu untuk simpan dalam table. Kenapa kita tidak buat dalam barisan? Kalau kita buat dalam barisan, nanti murid dapat dokumen ni, mereka perlu delete lagi. Lepas tu mungkin bahagian nombor di bawah tu dia akan lari. Jadi memang saya rekomenkan kalau perlu murid untuk isi jawapan kita memang pakai table. 5 ayat lengkap. 1, 2. Lepas itu cikgu mungkin boleh hias dulu, tapi hari ini saya tunjuk contoh saja, saya tidak hias dengan cantik. Jadi ini kalau kita tidak perlu tekan save, memang dia auto save di dalam drive ni. Jadi kita tutup. Dia akan kita cek balik. Masih ada. Gambar dia sudah loading. Tutup. Lepas itu tajuk dia perlu dibuka lagi. Mungkin dia masalah lain. Untuk bahagian dokumen ni, cikgu perlu tengok bahagian ni. Kalau dokumen tu cikgu mau murid tu hanya tengok saja, student can view sajalah. Kalau can edit tu, maksudnya murid tengok tu dokumen tu, lepas mereka edit. Tapi untuk tugasan ini, memang kita perlu make a copy for each student.
Kalau yang bina ayat yang karangan lah. Okay. Lepas tu untuk bahagian ini kita sudah selesai. Okay. Untuk fungsi-fungsi sini saya terangkan dahulu. Untuk bahagian assign ni, kita ada schedule. Maksudnya kita boleh hantar tugasan kepada murid mungkin pada hari esok, jadi kita pilih hari esok lah, ataupun hari Jumaat, minggu depan pun boleh. Maksudnya sini cikgu boleh atur dulu tugasan dan sistem akan hantar sendiri kepada murid. Okay? Dan dia akan inform cikgu melalui email tugasan ini sudah dihantar. Okay? Termasuk dengan masa dia. Okay. Jadi ini, ini untuk kelas. Untuk poin ni, tadi ada 5 soalan kan. Ini ialah markah dia. Saya bagi contoh satu soalan 2 markah. Saya break. 10 markah. Due date dia cikgu boleh letak bila murid kena hantar. 10 tadi, 9. Topik dia di bawah bahasa Melayu. Setelah selesai semua sini, cikgu tekan sign. Sign. Jadi ini ialah tugasan yang sudah diakhirkan. Untuk topik bahasa Melayu. Jadi kita tengok lagi di bawah assignment ni, dia ada lagi Google Drive. Contohnya ini fungsi dia, contohnya saya ada sudah bahan dalam Google Drive. Jadi cikgu hanya perlu add sahaja bahan tersebut ke dalam Google Drive. Lepas tu yang link ini kita boleh tekan. Contohnya kita ada permainan Kahoot, kita ada permainan dari Quizzy, yang bukan kita create sendiri, jadi kita boleh add link. Saya bagi satu contoh dulu lah. Ini ialah link Kahoot. Jadi cikgu boleh link Kahoot ni cikgu boleh dapat dari mungkin ada orang share dengan cikgu. Ini ialah permainan Kahoot, mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi cikgu boleh ambil link dia dan copy. Lepas tu terus kita paste di link. Paste di link, kita tekan add link. Jadi link ni dia akan keluar sendiri. Kita bagi tajuk dia jawab. Di caption dia kita boleh bagi juga. Point dia kita tekan upgrade. Sebab Kahoot ni kita tidak boleh, murid boleh tahu markah sendiri tapi kita tidak boleh tahu. Upgrade. Lepas tu due date dia 10. Lepas tu dia di bawah topik PN. Ini salah satu contoh saja. Lepas tu cikgu boleh tekan assign. Seterusnya. File pun sama juga. Contohnya saya ada satu tugasan. Ini. Di bahagian yang ini, soalan kuis untuk murid tahun 6. Jadi saya perlu uploadkan ini. Saya tidak perlu copy ke dalam Google Doc. Jadi saya uploadkan ini. Cara dia, kita pergi ke assignment tadi. Lepas tu kita tekan file. Lepas tu kita select file from your device. Kita cari dulu bahan tu.
Contohnya yang ini. Lepas tu kita tekan upload. Ini pun sama juga. Kalau student can view itu, maksudnya boleh tengok saja. Jadi kita make a copy for each student. Nanti instruction dia sini, bila cetak tugasan ini. Lepas tu mungkin arahan lain boleh cikgu bagi. Ini kita pun tekan angkat sebab murid akan cetak. Dan dia akan buat. Seterusnya, yang YouTube ni. Untuk link YouTube ni, kalau saya memang rekomen cikgu untuk jangan cari video tersebut di sini. Contohnya bahasa Melayu tahun 3. Dan dia keluar ni, kita tidak boleh tengok dulu kandungan video dia. Jadi, cikgu boleh cari dulu video di YouTube. Saya bagi contoh dulu. Ini yang link saya cari ini. Cari dulu video di YouTube. Adakah saya terlalu laju, cikgu-cikgu? Boleh tangkapkah cikgu-cikgu? Boleh cikgu Kat. Ya, tidak laju juga. Cun. Okey. Teruskan cikgu Kat. Kita pergi ke YouTube dahulu. Lepas tu kita cari dulu video yang sesuai. Saya bagi contoh lah sejalah. Contohnya saya ajar murid tahun 3. Saya ingin mereka baca ataupun belajar tentang ni. Jadi, kita tunggu loading dulu. Advertisement. Kita tengok dulu video dia, kandungan video dia. Seterusnya, kalau video itu sesuai, kita kopikan link yang di atas di address bar ni. Copy. Control. Copy. Lepas itu, kita pergi ke classwork tadi. Kita tidak pakai ini. Kita terus add link. Add link. Jadi video itu terus keluar. Jadi cikgu boleh tekan. Jadi di sini. Lepas itu bagi arahan. Lepas itu kita tekan assign. Seterusnya. Untuk contohnya lah yang tadi. Tugasan ni tidak sesuai. Saya mau padamkan dahulu. Jadi saya boleh tekan. Kita pergi ke paparan ini. Kita tekan tiga bintik ini. Lepas tu kita tekan edit. Edit. Seterusnya, sudah habis assignment. Kita pergi topik yang kedua, yang quiz assignment. Quiz assignment ni. Saya bagi contoh untuk mata pelajaran matematik lah. Tahun 3. Jadi arahan dia sila jawab soalan ini pada atau sebelum. Lepas tu untuk ini, dia ada grade importing. Jadi yang grade importing ni, maksudnya sini murid sudah jawab, dia akan import grade terus ke dalam Google Classroom. Kita tidak perlu cek satu-satu. Kalau yang Google, kalau yang tugasan tadi yang bina ayat, kita kena cek satu-satu. Tapi yang blank quiz ni memang sangat sesuai untuk mata pelajaran matematik, yang pemahaman di mana murid boleh pilih. Saya tunjukkan dahulu. Kita pergi blank quiz. Kita buka dulu tajuk dia. Kita ulang kaki. Copy.
Tapi yang ini kita type dulu lagi. Okay. Seterusnya kita typekan dulu nama murid. Okay, ini kita pilih short answer. Tidak perlu answer key. Lepas tu kita tekan required. Okay. Lepas tu kita terus ke soalan pertama. Okay, contohnya soalan pertama. Okay. Berikan di darab 76 dan 8. Okay. Type. Lepas tu, okay. Kalau cikgu perlu insertkan gambar, okay, kita boleh tekan ni. Nanti saya tunjuk lagi cara untuk insertkan gambar. Okay, jadi yang option pertama kita set. Okay, kalau cikgu ada contohnya tugasan dalam Microsoft Word, lepas tu cikgu boleh transformkan tugasan ini ke dalam Google Form. Okay, ini akan memudahkan cikgu untuk menyemak. Okay. Murid pun seronok untuk menjawab kalau pakai Google Form ni. Okay, lepas tu 2. Sekejap ya, cikgu-cikgu. 58. Lepas tu di sini kita pilih multiple choice. Okay. Lepas itu ada 4 option kita iaitu A, B, C, D. Lepas tu cikgu tekan yang ini, answer key. Okay. Soalan kuis mesti ada jawapan kan. Okay. Jadi kita cari jawapan dia. Jawapan dia okay, 608. Okay. Cikgu jangan lupa untuk letakkan markah di sini. Contohnya satu soalan, satu markah. Okey, cikgu letak 1. Okay. Lepas tu, cikgu tekan done. Okey, siap sudahlah satu soalan ni. Okey. Lepas tu kita tambah lagi satu soalan. 2 soalan saja. Lagi. Okay, kita pun pilih multiple choice juga. Jawapan dia. Okay. Okay, sama juga kita tengok ni answer key dia. Okay, answer key dia. Answer key dia yang ini. Okay, kita dah pakai satu markah. Lepas itu kita tekan done. Okay, ada satu yang ini shuffle option order. Okay, di mana nanti kalau Google Form ni sudah dipaparkan, jawapan dia akan shuffle. Okay, saya tekan yang ini. Itu soalan lagi. Okay, saya akan tunjukkan cara untuk upload gambar. Okay, sini ada satu macam gambar sini. Okay, kita tekan. Lepas tu kita upload. Kita browse dulu dokumen mana gambar kita. Okay, jadi ini ialah gambar dia. Jadi di di bawah dari I. Okay, lepas tu kita boleh cari jawapan dia.
Kita boleh pilih yang ini, kita pilih. Terus kita pilih short answer lah. So choice. Okay, yang pertama 8 6480. Okey, kita pilih hasil key dia. Ini jawapannya. Bitcoin. Okey, jadi kita sudah untuk Google Form ni kita sudah ada tajuk dia, nama murid. Lepas itu 3 soalan. Lepas tu sama juga untuk Google Form ni kita tidak perlu save, dia memang ada dalam kita punya drive. Kita tekan sini dahulu. Kita tekan setting ni. Kalau Google Form ni kita contohnya lah kita bagi kepada murid. Mungkin murid tu dia jawab tidak menggunakan email MOE yang diberikan. Jadi kita terima jugalah jawapan dia. Jadi kita tekan klik yang ini dulu. Lepas tu kita tekan save. Lepas itu kita tutup dulu. Lepas itu poin dia yang tadi kita hanya ada 3 soalan sahaja, jadi kita tekan 3 markah. Lepas tu due date sama juga. Topik dia. Untuk bahagian topik ni kita wujudkan satu topik. Matematik. Lepas tu kita tekan type. Jadi ada sudah 2 tugasan di sini. Setakat ini cikgu ada soalan kah? Oh, ada soalan tadi. Cikgu ada soalan? Kalau tidak soalan, ya. Ada satu soalan dalam ruang komen. Boleh tak semak soalan esei dalam Google Form? Kalau boleh tunjuk cara. Boleh, nanti saya akan tunjukkan cara untuk semak esei. Karangan, betul kah? Ya. Nanti saya akan tunjukkan cara. Require tidak tekan, maksudnya boleh tidak jawab. Jadi cikgu jangan lupa untuk tekan require. Terima kasih Cikgu Ron. Yang tadi itu, yang require tu kan. Kalau cikgu ingin edit tugasan yang sudah dihasilkan tadi, kita boleh tekan sini. 3 bintik. Lepas tu, kita tekan sini, view assignment terus. Ya, cikgu-cikgu. Kita tekan edit, lepas tu boleh edit. Untuk bahagian edit, cikgu pergi ke sini. Tugasan yang cikgu buat tadi, lepas tu tekan 3 bintik tadi, tekan edit. Lepas itu cikgu tekan Google Form tadi. Lepas itu ini
edit this form. Jadi cikgu boleh tekan edit. Jadi cikgu tukarkan tadi. Terima kasih Cikgu Ron. Yang ini require ni. Maksudnya murid perlu jawab setiap soalan ni. Kalau sudah habis edit, kita tutup, kita start. Seterusnya yang question ni. Setakat ni cikgu ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan kalau cikgu boleh type dulu supaya kita boleh teruskan. Nanti cikgu sini ada satu soalan yang tugasan karangan. Nanti saya akan tunjukkan cara untuk semak tugasan karangan. Jadi kita teruskan cikgu-cikgu. Untuk kita masuk ke bahagian question. Bahagian question ni kita boleh tanya. Kita tanya kepada murid lah. Apa yang anda lakukan pada PKP ini? Jadi cikgu boleh pilih short answer. Jadi murid bebas untuk menjawab. Kita pilih topik bahasa Melayu. Jadi kita terus tekan ask. Banyak lagi soalan yang boleh cikgu tanya. Ini lebih kepada interaksi dengan murid. Kita boleh tanya are you happy today? Semua soalan ini kita boleh tanya. Lepas tu kita terus pergi material. Dalam material ini kita lebih kepada kita pakai video. Material ini lebih kepada bahan pengajaran. Kita pakai YouTube. Lepas tu kita pakai tadi slide. Slide. Maksudnya PowerPoint lah yang kita pakai tadi. Sama juga, cikgu perlu hasilkan PowerPoint sendiri, lepas tu kongsikan kepada murid. Lepas tu kita tekan pause. Jadi murid nampaklah kita punya PowerPoint. Seterusnya, untuk reuse pause ni, contohnya saya ada ajar 3 kelas bahasa Melayu. 3A, 3B, 3C. Semuanya tahun 3. Jadi, untuk tugasan yang saya sudah hasilkan di 3A, saya ingin pakai di 3B. Jadi, saya boleh tekan reuse pause. Contohnya saya mau pakai tugasan ni. Jadi, saya boleh pakai di yang saya hasilkan di 3A, kita pakai di 3B. Seterusnya yang tadi topik. Topik tadi saya sudah terangkan. Matematik, bahasa Melayu. Jadi untuk sekarang, saya perlu, kita menjemput Cikgu Hisham untuk menjawab soalan. Dia akan jadi murid. Dia akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan ni. Boleh Cikgu Hisham? Boleh. Saya serahkan kepada Cikgu Hisham. Sekejap ya. Boleh. Cikgu pun boleh jawab soalan dalam classwork ni. Lepas tu jangan lupa cikgu tekan turn in. Cikgu boleh cuba untuk jawab juga. Jawab semua ketiga-tiga soalan ya, Cikgu? Ya, jawab saja 3 soalan. Nampaknya ada sudah yang menjawab. Cikgu Hisham. Ya. Boleh tunjukkan cara untuk jawab kah? Boleh. Present screen. Terima kasih. Ya. Cikgu kita tunggu sekejap ya. Nanti kita akan tengok cara. Kita tengok dulu soalan. Punca kuasa. Yang ini kah?
Oke, saya jawab soalan matematik dulu ya. Okey, jawab matematik dulu. View assignment. Tu mic dulu. Ulang kaji. Okay. Ini saya jawab tu saja gua. Tengok betul salah. Jawab semua soalan. Kemudian kita klik submit. Nama murid lupa. Submit. Jangan lupa untuk isi nama Cikgu Hisham. Ya. Okey, Cikgu Hisham boleh tekan view score dulu, view score. Okey, view score. Okey, satu salah, dua salah. Satu betul. Jadi Semua salah kah? betul Okey, betul. nampak. Ada Okey, yang di jadi atas ni 1/3. Markah dia. Selepas kita jawab ni, kita boleh tutup. Dah submit tadi kan, ni kita view score tadi. Kita tutup. Kemudian kita open assignment tu balik. Untuk memastikan bahawa tugasan kita tadi sudah dihantar. Kemudian kalau ada unsubmit ni maksudnya sudah dihantar untuk soalan berbentuk Google Form. Selesai soalan satu, Cikgu Kit. Cikgu Syam, suara hilang. Ya, Okey, okey. okey ya. Okey, soalan selesai yang tu. Kemudian soalan yang kedua, password. Soalan kedua bahasa Melayu. View question. Untuk soalan ini ini soalan di atas ni. Kemudian jawapan kita di sini. Okay, selepas habis jawapan kita klik turn in untuk hantar dan turn in. Di sini dalam ruangan ni selepas turn in kita boleh tengok see classmate answer, boleh reply. Kita boleh masukkan juga ruangan komen di sini. Ini untuk semua. Di bahagian private comment ni kita dengan cikgu sahaja jika kita ada soalan. Itu untuk makluman kepada murid. Okay. Soalan seterusnya. Bina ayat berdasarkan gambar. Okay. View assignment. Okay. Untuk soalan ni tadi, Cikgu Kit telah create setiap murid itu dia ada dokumen dia sendiri. So kita klik di sini. Ada nama kita di sini. Kita klik. Tak perlu jangan klik add atau create sebab dia akan buat dokumen baru. Jadi kita klik di sini yang sudah disediakan. Dan dia akan keluar Google Doc. Kita boleh bina ayat, jawab ayat seperti biasa di sini. Jadi kita habiskan dulu Cikgu semua Hisham tadi. jawablah satu atau dua soalan sahaja. Malas betul nak live tu lah. Habiskan juga, boleh. Ya. Okey. Jawab satu lagi.
Okay, sekiranya jawapan kita sudah selesai, habis ke-55 ni, kita perlu klik turn in. Sekali lagi dia akan minta kita turn in sebab dia ada satu attachment will be submitted for bina ayat berdasarkan gambar. Ini tajuk tu tadi, tajuk file. Ini file di bawah. Kita klik turn in sekali lagi. Selesai. Dia submit. Jadi di sini Cikgu Kit, ada Cikgu Helena ni, kata cikgu my file was removed. Tak boleh jawab. Macam mana? Oh, my power is removed. Okay. Cuba cikgu refresh lagi, mungkin tidak mungkin di remove ni. Mungkin untuk file dia lah, file individu. Ya. Okay. Sudah cikgu Hisham? Sudah. Sudah selesai. Okay, saya stop Okay, presenting. terima kasih cikgu Hisham. Sama-sama. Okay, jadi saya rampas kuasa balik. Okay. Tunggu sekejap ya cikgu-cikgu. Okay. Cikgu-cikgu nampak screen saya? Nampak. Nampak Cikgu Kit. Okey. Jadi saya teruskan. Okey. Jadi ini kelas saya tadi. Okey. Untuk menyemat tugasan. Cikgu-cikgu menyemat tugasan. Kan kita ada banyak kelas kan. Jadi kita boleh pergi ni ya 3 garisan ni. Kita tekan to do. Maksudnya apa to do kita? Contohnya kita ada banyak kelas. Jadi kita boleh cek satu-satu ni. Okey, jadi ini ialah tugasan yang saya berikan. Okay, ini belum saya semak lagi ni, cikgu. Yang turn ini belum saya semak lagi ni. Jadi yang assign ni maksudnya kita sudah hantar kepada murid. Yang return ni maksudnya saya sudah semak tugasan dia. Lepas itu saya sudah bagi grade, saya returnkan kepada murid. Lepas itu, kita pergi ke kelas. Okey. Kalau kita mau cek semak tugasan untuk kelas ini sahaja, kita pergi ke grade. Kita pergi grade. Okey, kita tengok yang ini. Kita semak dulu yang ini. Bina ayat berdasarkan gambar. Kita tengok dulu berapa orang sudah turn in. Okey. Jadi 12 orang murid sudah turn in. Okay, jadi untuk semak ini kita tengok dulu bahagian sini. Ini 10 markah kan? Markah dia. Dan kita boleh edit lagi dia punya markah di sini. Lepas itu untuk semak kita contohnya saya buka cikgu Abdul Suko punya cikgu Abdul Suko. Terus akan dipaparkan jawapan dia. Sekejap cikgu-cikgu, line dah bagus. Okey, jadi ini ialah hasil kerja murid. Jadi untuk tanda, kita tekan yang ini dulu. Comment bank. Contohnya ini. Tidak ada nokta. Kita tekan ni. Aktiviti pelbagai. Kita tekan ni tambah. Add a comment. Simpankan, bubuhkan. Betul kan? Tata bahasa saya cikgu. Bubuhkan nokta. Akhir ayat. Ni komen. Lepas tu orang dewasa buka saya ibu bapa ini jarakkan. Mungkin saya ni highlight, lepas tu saya tekan jarakkan antara perkataan. Cikgu ceklah komen-komen yang cikgu mau simpan. Lepas itu cikgu boleh bagi masuk.
Kalau sudah, okey. Kalau cikgu sudah highlight, lepas tu sudah komen. Okey, kita tekan return. Great, mana sudah great dia? Okey, kita tekan return dahulu, return. Okey, kita boleh kita tutup. Okey, tadi, okey. Okey, lepas tu kita bagi markah di sini. Okey, contohnya 8/10. Okey. Jadi lepas tu kita tekan yang ini lagi. Cikgu Chan punya. Lepas tu, lepas kita tanda tu kita tekan bagi markah, lepas tu kita tekan return. Bagi markah 6, lepas tu kita tekan return. Return. Okey, cikgu, jadi saya menjawabkan soalan tadi yang berkaitan dengan cara semak esei. Okey, kita teruskan ya. Okey, cikgu ada soalan setakat ini? Cara penyemakan jika pelajar turn in dalam bentuk gambar. Turn in dalam bentuk gambar. Cikgu Ron tak ada. Cikgu Jain Hilang suara. Cikgu Kate masih bersama kami. Cikgu Kate terleft daripada grup kita. Mungkin ada masalah lain. Sekejap cikgu. Cikgu Syam. Cikgu Syam. Ya saya. Cikgu Syam, take over sekejap. Oke, sampai sini ya tadi. Sampai nak semak assignment bergambar. Oh, semak assignment bergambar. Okey. Okey, ada soalan di tepi tadi berkaitan dengan soalan jika untuk bergambar. Maksudnya di sini murid tu jawab dalam bentuk di kertas. Kemudian bila dia habis menjawab, dia scan ataupun ambil gambar, kemudian hantar ke dalam Google Classroom. Macam tu lah Cikgu Jana. Kalau saya faham, Cikgu Kate yang soalan tadi tanya yang bergambar tu, mungkin bagi gambar saja kot. Saya tahu penjelas juga soalan tu. Cikgu yang bertanya soalan tadi boleh buka mic, tolong jelaskan dengan kita soalan cikgu supaya Cikgu Syam boleh tolong jawab.
Okey, cikgu, kalau dia hantar, dia ambil gambar, kemudian dia attach ke dalam Google Classroom, kemudian dia turn in. Itu maksud saya. Okey, faham cikgu. Begini, dia ada dua cara. Yang pertama, kita hanya semak dengan macam mana? Kita hanya bagi markah, kita tengok mana betul, kita bagi markah tanpa menanda pada gambar itu. Kita boleh bagi komen lah. Itu untuk mengelakkan kita daripada download, kemudian kita guna editor lagi dalam PC kita untuk tanda-tanda, kemudian kita upload semula. Jadi banyak kerja lah nak buat. Kalau murid ramai itu agak tidak sesuai lah cara tu. Jadi cara yang paling cepat untuk menjimatkan masa cikgu semak dengan catatan sahaja. Itu jawapan daripada saya lah. Kalau murid sedikit, 2-3 orang tu boleh download. Ada apa-apa lagi cikgu? Ya dah, thank you. Okey. Sama juga seperti jika yang melibatkan lakaran lah, macam sign ke ataupun dalam bentuk graf, kita boleh semak dengan cara yang sama lah. Kita letak catatan di bahagian tu. Cikgu Chia dia kata you can organize that. Okay, Cikgu Kit belum dapat join lagi sebab room kita ni penuh. Kalau terdelete class drive folder, how to save it back? Terdelete drive folder. Sekejap cikgu. Sam. Ya. Cikgu Syam, teruskan dulu sebab Cikgu Kat tak boleh masuk ni. Okey, saya ambil peluang ni untuk menjawab soalan dulu lah. Okey. Boleh. Sorry. Ada masalah teknikal ni. Okey, tadi Cikgu Kat dah masuk. saya Cikgu keluar Kat dah lepas masuk. tu. Bagus. Teruskan Okey. cikgu Kat. Just stop Tadi presenting. saya keluar lepas tu tidak boleh masuk balik lagi. Keluar sudah full room. Kena kick ke dining. Okey, saya teruskan. Okey, menjawab soalan cikgu tadi yang berkaitan dengan jika murid menghantar tugasan dengan menggunakan gambar. Okey, jadi kalau murid hantar tugasan menggunakan gambar, terpaksalah cikgu bagi grade, lepas tu komen saja. Okey, bagi markah, lepas tu cikgu tulis komen di bawah gambar itu. Adakah menjawab soalan cikgu? Cikgu siapa yang menjawab tadi? Chat pun tidak ada history pun. Tidak nampak sudah chat. Ya, sudah. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Kita teruskan ke tema tugasan untuk Screen Cikgu Kat. ya. Screen. Print. Oh. Sekejap ya. Masih. Okey, terima kasih Cikgu Zainal. Ada sudah nampak skrin Cikgu Zainal? Ada sudah skrin? Dalam proses. Sudah keluar. Okey, sudah. Okey, sudah. Okey. Sudah. Terima kasih. Okey. Jadi kita teruskan cikgu-cikgu. Okey, untuk tadi kita sudah cek tugasan berbentuk dokumen. Okey. Jadi kita cek lagi tugasan bentuk form. Ini yang Google Form ni sebenarnya
Google Form yang ini. Okey. Kita beri grade juga lepas tu. Okey, cikgu perhatikan ini, maksudnya 39 orang murid sudah turn in. Okey, ini adalah tugasan dia. Jadi cikgu tekan yang ini. Import grade. Okey. Cikgu perhatikan butang ni ya. Import grade. Okey. Are you sure want to import? Okey, kita tekan import. Okay. Jadi grade-grade ataupun markah murid memang dia akan wujud terus di sini tanpa perlu kita semak satu-satu. Jadi ini akan menyenangkan tugas cikgu. Tugas cikgu hanya perlu typekan soalan ataupun kopikan soalan dari Microsoft Word ke dalam Google Form tadi. Lepas tu assign kepada murid. Jadi ini adalah markah mereka. Lepas tu kita tekan turn in untuk semua murid yang return, untuk semua murid yang sudah turn in. Okay, kita tekan return. Okay, cikgu-cikgu mungkin kita akan ambil masa lama sedikit ya. Okay. Jadi kita pergi ke maksudnya sini kita sudah habis semak, kita pergi crash lagi. Jadi ini ialah markah murid tadi. Yang tidak ada skor tu maksudnya dia tidak hantar lagi. Jadi untuk bahagian ini kalau cikgu sudah bagi 10 tugasan, jadi dia akan wujud 10 tugasan tadi. Lepas tu setiap markah itu dia akan list down begini. Jadi kalau cikgu mau cek, ini murid ini tidak hantar tugasan. Bila dia tugasan mana yang dia tidak hantar. Jadi kita tengok lagi soalan tadi. Ini yang tadi yang ini adalah soalan-soalan tadi yang apa yang anda lakukan masa PKP ini. Cikgu boleh reply. Lepas tu bagi makan, lepas tu turn in. Lepas itu setakat ni cikgu ada soalan kah? Cikgu Kate. Ada soalan? Kalau tidak ada soalan, cikgu type kita teruskan ke bahagian yang terakhir. Cikgu Kate. Good morning. Kita perlu semua. Ya, good morning. Saya nak tanya, because I didn't do the quiz based on create and then saya buat create assignment, lepas tu baru saya insert yang quiz itu. Jadi tidak ada importing grade. So meaning that I have to type the grade myself, isn't it? Yes. Saya tunjukkan satu contoh dulu. Ada cikgu yang create. Cikgu nampak screen saya? Lepas tu nampak. Yes. Create assignment. Lepas tu. Cikgu Kate. Ya. Saya celah sekejap. Boleh kalau rakan-rakan guru kita yang terkeluar daripada kelas kita ni, minta tolong cikgu maklumkan dengan mereka boleh guna link stream dan mereka boleh tonton tapi tak boleh tanya soalan. Sekurang-kurangnya mereka masih bersama dengan kita. Andai kata mereka terkeluar daripada cikgu, sebarkan kepada rakan-rakan yang lain yang terkeluar dan masih lagi ingin bersama dengan kita. Cikgu guna stream code ataupun stream link yang saya letak bahagian chatting tu cikgu. Terima kasih cikgu Kate. Teruskan. Terima kasih cikgu Zainal. Kita teruskan. Berkaitan dengan masalah cikgu tadi, kita create Google Form dengan menggunakan assignment kan, maksud cikgu. Yes. Jadi yang ini kalau
kita jangan create Google Form menerusi assignment. Kenapa? Okey, yang pertama tadi. Kalau kita tekan soalan tadi, contohnya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Dan tekan. Lepas tu sini tidak ada answer key. Maksudnya murid tidak boleh pilih jawapan yang betul. Jadi macam mana dia boleh grade? Anda sudah saya tukar yang setting dekat tepi tu kan? Ada Ya, di setting. sini. Lepas tu ada quizzes tu atas. Oh, quizzes. This one I made Make this this the a quiz. quiz. Yes. Oh, okey. Terus boleh pakai. Yes. Okey. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi kita tekan quizzes. Terima kasih perkongsian. Sama-sama. Okey. Kalau cikgu create Google Form menerusi assignment, kita pergi setting, kita pergi quizzes, lepas tu kita make this a quiz. Okay. Lepas tu dia akan ada answer key. Terima kasih cikgu. Cikgu You're cepat welcome. tadi. Okay, thank you. Okay, jadi kita, okay, tidak ada soalan, jadi kita teruskan ke quizzes. Okay. Kita akan integrasikan quizzes ke dalam Google Classroom. Okay. Jadi saya demo kasih kita dulu. Excuse me. Yes. Maksudnya saya sebab dia tidak boleh import grade tu kan? Ya. Dia ada importing grade di bawah tu tapi tak boleh tekan. Jadi maksudnya saya perlu type sendiri grade budak tu dalam grade kah? Oh, kita tengok dulu. Create form. Ada grade kah? Sekejap ya, tunggu. Alright. Ada grade lah cikgu. Ada tapi yang kalau dia perlu link pergi yang grade itu dia tidak direct macam tadi you importing the grade then dia akan direct link kepada yang sudah jawab kan. Yang ini tidak ada dia import grade tu. Tidak ada import grade, tidak ada button tu kah cikgu? Dia ada di bawah tapi tak tekan tu tak boleh tekan. Okey, Cikgu Kat, Oh, tekan dia- setting. Ya. Tekan setting. Tekan Tekan setting. Sorry. Tekan setting. Okey, scroll down. Quizzes kah? Scroll. General. Quizzes. Okay, sudah. Quizzes. Quizzes. Okey, scroll ke bawah. Okey. Sudah. Sebab dekat sini dia tulis immediately after each submission. So dia tak ada turn on email collection tu kan. So click later after manual review. Okay. Kita save kah? Cuba tengok bawah sekejap sebab saya tak nampak bawah dia. Tidak ada paling bawah sudah ini. Dah? Nampak? Okay, tak apa. Tekan je immediately after each submission tu je. Letter immediately. Tak immediately. Okay. Nak scroll atas presentation. Presentation. Okay. Tak ada juga. General. General. Bawah dia. Tidak ada. Saya lupa dah dekat mana yang dia boleh keluar. Sorry. It's okay. Okay, tidak apa, nanti kita jawab soalan cikgu nanti. Okay. Alright. Cikgu mau sambil cari dulu. Okay. Alright, Okay. Syah. Okay. Okay. Jadi Thank you very much. untuk senangkan kerja cikgu, jadi kita create Google Form dengan menggunakan quiz assignment lah. Boleh cikgu-cikgu? Okay, thank you. Thank you, wujudkan masalah. Okay, supaya kita boleh jawab. Okay. Kita kongsi masalah, lepas tu semua cikgu-cikgu faham. Okay, thank you. Okay, untuk integrasikan quizzes dengan Google Classroom, okay, bengkel seterusnya akan dijalankan lagi secara terperinci, okay.
Jadi saya akan bagi tahu sedikit dahulu. Kita akan pergi ke Quizy. Quizy ni kita typekan quizy.google.me. Lepas tu kita kena create account Quizy dengan menggunakan account ID MOE yang diberikan oleh KPM juga, supaya dia akan linkkan ataupun integrasi dengan kita punya Google Classroom. Jadi saya sudah create saya punya account, jadi saya demokan sikit sahaja ya. Contohnya, ini ialah quizzes. Jadi kita typekan apa quiz yang kita mau. Contohnya matematik. Okay. Ya, Cikgu Sena. Ingatkan bila mereka first time login menggunakan PM itu, pastikan guru-guru kita tik bahagian guru. Jangan tik bahagian murid, nanti dia tak boleh hantar tugasan melalui quizzes. Ingat kan? Oh, tidak jelas Cikgu Sena, saya tidak dengar. Sorry. Maksud saya, bila cikgu first time menggunakan ID MOE, kita buka quizzes ini, bila kita masuk, dia akan tanya kita selaku apa. Macam kita masuk Google Classroom tu juga, student, teacher. Jadi yang macam cikgu Kat-nya ni, dia dah masuk sebelum ini. Jadi dia tak nampak lagi option tu keluar. Jadi kalau guru-guru jumpa yang ini, pastikan cikgu tik bahagian teacher. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian. Jadi cikgu masa cikgu, yang kalau cikgu first time login, dia seperti Google Classroom juga, dia ada suruh cikgu pilih sama ada cikgu teachers ataupun student. Jadi jangan cikgu salah pilih ya untuk first time login. Jadi kita sudah cari tugasan tadi. Sekarang kita pilih mana satu yang sesuai dengan murid cikgu. Contohnya saya ambil cara awak saja. Saya pilih yang ini. Jadi ini adalah tugasan yang saya akan assign ke Google Classroom. Jadi saya tekan assign. Lepas itu ini learners should be complete the quiz. Ini due date dia lah. Lepas tu cikgu perhatikan yang ini select not assigned to any classes. Jadi untuk kelas tadi, kalau cikgu punya kelas tidak wujud dalam sini, kita tekan manage classes. Lepas tu kita tekan update Google Class. Maksudnya dia akan update lah, mungkin kelas Google Classroom cikgu tambah lagi 5 kelas. Jadi kita update, dia akan wujud semula di sini. Jadi kita tekan update. Kita klikkan yang ini tadi. Kelas bengkel penggunaan Google Classroom. Kita tekan step. Lepas tu kalau kita sudah update, kita tutup. Lepas tu kita select kelas bengkel penggunaan Google Classroom. Ini, lepas tu kita tekan next. Sama juga dengan Google Classroom, kita boleh tekan advanced settings sini. Kita boleh tekan sini, click here to name or schedule this assignment. Kita boleh contohnya, kita tidak agihkan hari ini, kita settingkan dia agihkan pada hari esok. Kita boleh pilih tarikh sini, lepas tu kita tekan next. Lepas tu kita tekan assign game. Lepas kita assign game, dia akan bagi tahu the quiz has been assigned to Google Classroom. Lepas itu kita pergi ke Classroom, kita balik ke kita balik ke Classroom tadi. Untuk yang ini ialah stream di mana cikgu-cikgu kongsi
buat perkongsian di sini. Okey, dia hanya akan wujud mobile link sahaja. Okey. Jadi cikgu-cikgu kena pesan kepada ibu bapa ataupun murid untuk cari semua classwork di bahagian sini. Jangan cari di sini. Sebab ada masalah ibu bapa saya, dia tekan link quizzes di sini. Tapi sini tulis mobile link. Okay? Jadi dia tekan tidak ada benda yang keluar. Okay? Jadi dia kena cari di classwork. Lepas tu sini view assignment. Lepas tu dia boleh pilih. Kalau dia pakai mobile untuk sign in, okay, dia boleh tekan ni. Ini pula ialah web link. Okay. Lepas tu murid akan pilih, lepas tu dia pilih account, lepas tu dia sign in. Okay, jadi mereka jawab, lepas tu sign in, jawab, lepas tu turn in. Okay. Jadi kita akan semak dalam sini thread. Okey, saya rasa cikgu-cikgu sebelum saya mengakhiri bengkel ni, cikgu-cikgu ada soalan kah? Jangan leave dulu cikgu-cikgu sebab kita ada isi kehadiran. Cikgu-cikgu ada soalan? Okey, saya tengok dulu. Kalau cikgu sudah due date dan ada pelajar belum buat, macam mana extend masa due supaya pelajar dapat jawab soalan? Stay at home. Diam ni. Cikgu Zainal, Cikgu Nur Syamiza. Ya, Cikgu Ket. Sini Cikgu Yong ada satu soalan. Kalau kuiz itu sudah due-date-kan, lepas tu ada pelajar tidak buat, kita boleh edit lagi kah masa due date dia? Kalau ikut pengalaman saya dahulu, dia boleh edit bahagian dalam quizzes itu sendiri. Okey. Dan cikgu boleh edit juga melalui Google Classroom. Tapi saya dah lama tak buka, jadi saya pun tak berapa ingat untuk fungsi ini. Cikgu boleh explore dulu lah. Okey. Nanti kita akan cuba lagi. Ya. Okey. Terima kasih Cikgu Zainal. Okey. Cikgu Yong, cikgu boleh explore dulu di bahagian setting dalam quiz itu sama ada boleh extend due date dia kah atau tidak. Lepas tu cikgu jangan risau juga sebab bengkel berkaitan dengan quiz, Kahoot yang kita boleh integrasi dengan Google Classroom ni kita akan buat mungkin dalam masa dekat ni. Okay. Cikgu tak ada soalan lagi? Cikgu kalau tidak ada soalan, okey. Cikgu Kit. Okey. Boleh bagi kehadiran. Excuse me, good morning. Ya, cikgu. Saya ada satu soalan lagi. Okay, saya Cikgu Ngu. Alright, my question is, budak saya sudah jawab quiz yang saya assign, tapi dalam turn in itu tak ada catat dia sudah jawab. Adakah button yang budak perlu klik semasa dia habis submit itu supaya dapat link dengan akaun saya tu dia sudah turn in? Sorry cikgu, boleh ulang sebab saya punya speaker tidak berapa jelas ini. Okay, soalan saya, contoh saya assignkan quiz tu kepada 10 budak. Okay, semua 10 dia sudah jawab. Tapi dalam turn in list itu saya cuma ada seorang budak yang jawab. Yang 9 orang lagi belum jawab lagi. Tapi mereka sudah jawab, sudah submit. So is there any button dekat akaun budak tu yang perlu budak klik supaya boleh appear di sini mereka sudah jawab? Okey. Ini Google Form kah atau quizzes? Quiz, Google Form. Betul? Yes. Okey. Kalau dalam Google Form ni, dia ada dua. Sama ada murid tu tidak jawab, lepas tu dia tekan turn in, betul kan? Dia sudah jawab.
Okay, lepas tu Saya- dia tidak tekan turn in, betul? Yang turn in dekat account saya tu mereka belum turn in lagi. Oh, mereka sudah jawab lah. Sudah jawab. Yes. Oh, jadi cikgu cek dalam respons tu memang ada sudah jawab, Sudah jawab. betul? Oh, jadi masalah cikgu sekarang ialah murid sudah jawab lepas tu tidak turn in, betul? Yes. Oh, jadi cikgu ingatkan murid anda lah untuk turn in, okay? Sebab kita boleh cek juga di Google Form tu di bahagian respons berapa murid sudah jawab. Dia memang akan budak tu mereka submit tu ada tempat lagi untuk mereka klik turn in tu kan? Alright. So okay. Ya, di Google Form, di Google Classroom tu, di Google Form dia ada Yes. satu submit, lepas tu Yes. di Google Classroom ada turn in satu. Okay. Oh, so Thank maksudnya you, cikgu. lepas submit tekan itu. Okay, thank you very much. Ya, thank you. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Untuk soalan cikgu tadi, kalau murid tu sudah jawab Google Form, okay, jadi dia perlu tekan juga di bahagian classwork tu yang dia sudah turn in. Kalau tidak, dia akan menjadikan di bahagian Google Form dia sudah jawab, lepas tu di Google Classroom dia tidak tekan turn in. Maksudnya di Google Classroom dia tidak jawab. Okay, tapi di bahagian Google Form, okay, saya tunjuk dulu. Di bahagian responses tu, okay. Sekejap ya. Okay. Di bahagian responses ni kita pun boleh tengok. Jadi yang ini kita boleh tengok siapa yang dapat. Okey, maka 3. Okey. Jadi cikgu ingatkan murid-murid tekan submit di bahagian Google Form, lepas tu tekan turn in juga di Google Classroom. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kalau cikgu Okay. boleh. Ya, cikgu Zainal. Ada Kalau tunggu sekejap. Rakan-rakan cikgu jangan left dulu cikgu sehingga kami keluarkan link untuk penyertaan cikgu pada hari ini, dan kami minta maaf sebab kita jauh tersasar daripada target kita cikgu, tapi demi ilmu ini cikgu kita sama-sama korbankan sedikit masa kita untuk mendengar. Jadi kita bersama dengan kita pada pagi ini sebenarnya Tuan jadi dah dalam bengkel, jadi sedikit ucapan. Okey, dipersilakan cikgu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Dapat dengar? Dapat cikgu, dapat. cikgu. Ya. Teruskan. Okey. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan daerah Sarike. Salam Sarike No. 1 kepada semua yang sempat hadir ke dalam bengkel ini, terutamanya kepada ke-6 jurulatih utama kita, Cikgu Zainal, Cikgu Lee Min Ho, Cikgu Wong Ho Kiat yang menjadi jurulatih utama pagi ini, Cikgu Hisham Mandi, Cikgu Nur Saumiza. So, terima kasih atas usaha dan kerjasama yang begitu baik untuk meningkatkan kemahiran dalam penggunaan Google Classroom di daerah Sarike. Jadi tahniah kepada semua yang masih dalam online ini kerana berjaya mengikuti sepanjang bengkel ini. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang telah mula berjinak-jinak dengan Google Classroom ini
sudah pasti tidak mahu berundur kembali menggunakan cara tradisional yang biasa di kelas masing-masing. Saya yakin kalau saya sendiri sekarang masih mengajar, saya akan cuba menggunakan Google Classroom sepenuhnya, kerana Google Classroom ini memang begitu banyak memudahkan kita, terutamanya dari segi penyediaan bahan itu. Kalau bahan itu telah disediakan, dia boleh disimpan di situ, kemudian boleh digunakan semula, boleh diedit, dan murid juga boleh mengaksesnya pada bila-bila masa, dan kita juga boleh menyemaknya pada bila-bila masa. Dan cara sedemikian saya rasa pasti dapat menarik minat dan mendorong memberikan motivasi kepada anak-anak murid kita pada zaman ini yang lebih suka kepada IT. Jadi mereka rasa teruja kerana boleh buat kerja rumah pada bila-bila masa, dan lepas itu boleh mendapatkan maklum balas daripada guru untuk melihatlah pencapaian masing-masing. Jadi ini merupakan satu kemudahan yang begitu baik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, dan saya menyeru, dan bukan saya menyeru, ini sebenarnya bukan amanat ataupun kehendak saya, tetapi ini adalah satu harapan dan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang ingin membudayakan ataupun ingin memanfaatkan sepenuhnya kemajuan teknologi digital pada era zaman teknologi inilah. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang pendidik zaman teknologi ini perlulah menggunakannya dengan sebaiknya bagi mengupayakan diri dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, lebih berimpak tinggi, yang boleh menjana modal insan masa depan yang lebih baik. Jadi saya berharap semua yang berada di dalam bengkel ini, mungkin saya lihat di nama-nama yang muncul itu, ada yang sudah memang menjadi pengikut setia, saya tengok. Jadi tahniah dan terima kasih. Manakala ada sebahagiannya mungkin nama yang baru yang berjaya pada pagi ini. Jadi saya harap semua kita dapat menjadi duta ataupun pendorong kepada rakan-rakan kita di sekolah agar mereka sekurang-kurangnya mesti menggunakan Google Classroom ini, walaupun murid-muridnya atau ibu bapanya masih menghadapi kekangan disebabkan sama ada beberapa masalah lah, capaian internet, masalah kekurangan peruntukan untuk mendapatkan gadget yang sepatutnya untuk kegunaan anak, antaranya juga kurang data sebab mungkin langganan data mereka itu tak mencukupi. Ada juga ibu bapa yang tidak mahir macam mana nak membimbing murid-murid menggunakannya. Tapi semua ini memang adalah masalah-masalah di luar kawalan kita, dan tidak sepatutnya lah kita rasa lemah semangat lah. Sebab sebagai seorang guru, kita sepatutnya mempunyai tanggungjawab tanggungjawab sebagai seorang pendidik pada zaman inilah, iaitu selari dengan kehendak KPM dan juga selari dengan kehendak ataupun tuntutan zaman teknologi ini, kerana setiap perkara ataupun urusan pada masa akan datang ini sudah pasti kita akan menggunakannya atau menguruskannya melalui teknologi digital ini. Tak kira dalam bisnes kah, dalam menguruskan big data kah, dalam perbankan kah, atau apa-apa saja. Lebih-lebih lagi dalam pendidikan. Jadi adalah digalakkanlah semua guru sewajibnya, seharusnya menggunakan Google Classroom ini bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran masa akan datang lah. Walaupun mungkin ada yang sudah nak bersara, tetapi
dunia sekarang ini memang memerlukan kemahiran dalam digital, teknologi digital. Jadi tidak salahnya ataupun tidak adalah satu kebaikan lah menguasai segala yang ada, terutamanya teknologi ini bagi memudahkan kita melangsungkan kehidupan kita pada masa akan datang. Jadi saya memang berharap semua guru mesti login ke dalam Google Classroom, menggunakannya melalui mewujudkan kelas. Selepas mewujudkan kelas, perlu menyediakan latihan, lembaran kerja, kuis, assignment dan sebagainya. Dan selepas itu mesti menjemput atau invite murid-murid di dalam kelas masing-masing. Tak kira murid itu sudah boleh mengakses ke belum. Jadi katakan ada 20 orang murid, so invite semua. So untuk melengkapkan Google Classroom itu, kemudian mengedarkan kerja-kerja, memastikan murid-murid turn in latihan-latihan yang diedarkan itu, kemudian buat semakan dan hantar balik. Jadi ini merupakan satu trend selepas PKP. Saya yakinlah kerajaan memang akan berusaha memastikanlah semua guru dan juga semua murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara online. Jadi saya harap semua guru telah mendapat manfaat dan telah lebih mendekati penggunaan Google Classroom dan manfaat-manfaatnya, dan seterusnya saya yakin sudah pasti akan memudahkan kerja kita sebagai seorang pendidik dalam era teknologi digital ni lah. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua peserta dalam Google Bengkel ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu PPD dengan ucapan memberi semangat kepada kita untuk terus lagi berbengkel dengan cara begini, kerana saya rasa walaupun hari ini tidak ada tekanan daripada siapa-siapa untuk hadir bersama dengan kita, kelas kita tetap juga penuh dan sesak. Dan bagi yang menonton secara live stream itu, kami akan paparkan link untuk cikgu isi kehadiran cikgu pada paparan slide sekarang. Cikgu Kat, tolong paparkan dekat skrin Cikgu Kat untuk kehadiran kita. Terima kasih Tuan PPD kerana sanggup bersama dengan kita dari awal hingga ke akhir. Okay, terima kasih. Sama-sama Cikgu. Ya. Bawa import Sekarang lah cikgu dah. Cikgu Kat, tolong paparkan cepat tau. Saya akan letak juga dalam chatting. Bagi yang menggunakan live stream ini, mungkin mereka tak boleh copy. Sebab tu saya minta Cikgu Kat paparkan dekat PowerPoint itu supaya mereka boleh lihat dan terus salin link tersebut. Saya letak dekat chatting. Masuk dalam chatting. Cikgu boleh tengok bahagian chatting, saya dah letakkan link dekat sana, cikgu isi. Pastikan cikgu isi maklumat maklumat IC, maklumat nama, IC, nama dengan tepat, terutamanya email juga. Sebab ada di kalangan rakan kita yang tak dapat sijil disebabkan mungkin salah isi email dan ada yang tersalah isi IC. Cikgu isi dulu, pastikan cikgu isi betul-betul, perlahan-lahan cikgu isi. Saya tak tutup cepat-cepat, saya tutup perlahan-lahan.
Kiranya cikgu semua dah dapat isi, cikgu boleh keluar daripada room kita. Kita akan bantu sesiapa yang belum dapat isi lagi, kita akan tunggu. Dan andai kata ada lagi persoalan yang ingin cikgu tanya, kita akan cuba jawab. Mana yang tak terjawab itu, kami akan bincang lagi, kami cari penyelesaian untuk cikgu. Andai kata perjumpaan bengkel yang akan datang, cikgu masuk lagi, cikgu usul balik, kita akan cuba jawab untuk cikgu. Sebab kita semuanya hanya berkongsi saja cikgu, tidak ada yang lebih pandai. Macam kami pun, kami cuba berbincang antara sama rakan-rakan macam mana penyelesaian, dan kami cuba sharekan dengan cikgu penyelesaian yang kami telah jumpa. Itu saja cikgu. Tidak ada yang pakar, sama-sama kita tak pakar, cuma kita seronok bila kita berkongsi seperti ini, kita akan mendapat sesuatu yang baru. Contohnya hari ini saya pun dapat yang baru daripada cikgu Kit. Okey, untuk itu tak ada apa lagi daripada saya. Kalau ada apa-apa, cikgu boleh buka mic cikgu yang masih berada dalam grup kita yang masih belum isi, cikgu boleh isi. Bengkel kita cikgu, cikgu Syam, keluarkan balik apa nama tadi yang cikgu Syam ataupun cikgu Ket untuk bengkel. Ya, cikgu Zainal. Ya. Keluarkan apa? Cikgu Syam dah keluar, cikgu Syam dah keluar. Ini untuk yang live stream bagi yang menggunakan live stream, boleh guna yang dekat skrin sekarang ini. Sebab mereka tak boleh copy melalui chat tersebut. Mereka hanya mampu menonton sahaja. Okay, kami akan tunggu selagi cikgu tak habis isi, kami tunggu dulu. Bagi yang dah isi, bolehlah cikgu left daripada room ini untuk kita kenal pasti. Yang belum berjaya lagi isi, cikgu kekal di sini dan cikgu boleh ajukan soalan supaya kita boleh bantu cikgu. Terima kasih. Cikgu minta maaf, mana link untuk isi kehadiran? Dekat skrin kita sekarang cikgu, ataupun cikgu tengok dekat chatting room, dekat chatting room itu cikgu Kate dah hantar link dan cikgu bawah itu juga ada kod ya, cikgu boleh ambil terus daripada situ. Cikgu tak jumpa link lagi oh. Halo? Cikgu jumpa tak dekat skrin? Skrin. Dekat skrin cikgu ada keluar tak? Skrin dapat tekan dalam chatting. Chatting ada? Tak dapat, cikgu tak boleh. Cikgu tak boleh copy dekat skrin, cuma cikgu boleh copy dekat chatting. Dekat chatting ada rakan-rakan kita dah letak, cikgu boleh cari dekat situ. Adakah? Chatting sana Ya. belum jumpa lagi. Phuket kah? Dekat chatting, Work Bukit. Phuket yang kod apa? Kod dia GCHS, Pecik. GCHS, Harimau Sarawak. GCHS Harimau Sarawak. Yang Phuket itu link yang bagi Phuket bagi kah? Cikgu Wong. Ya, dua-dua link tu sama cikgu. Cikgu Wong Phuket bagi itu dalam bentuk yang Google Form. Yang satu yang dekat skrin kita sekarang ini itu dalam bentuk shorter link. Dua-dua pergi tempat yang sama. Cuma saya guna dua medium yang lebih mudah sebab yang melihat streaming code mereka tidak boleh copy, jadi mereka kena type. Sebab itu saya letak dekat skrin. Yang Phuket bagi ini boleh isi oh? Sama-sama, ya tempat yang sama cikgu. Dan satu lagi cikgu, cikgu hanya boleh isi sekali saja. Sebab cikgu isi, cikgu tak boleh untuk resubmit kali kedua. Ya. Okey, terima kasih. GCHS.